Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk sesi ini cikgu akan terangkan praktis 9.3C buku A muka surat 80. Okey. Jadi murid-murid boleh refer buku A muka surat 80. Dua kotak yang berlabel R dan Q, maknanya kotak R, okey, dan kotak Q masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf T, E, P, U dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 6, 7 dan 8. Okey, jadi kotak R huruf T, huruf E, huruf P, huruf U, kotak Q 6, 7, 8. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian huruf T dari kotak R atau nombor gandaan 3 dari kotak Q. Okey, sebelum kita nak jawab yang ini, kita perlu senaraikan dahulu ruang sampel, iaitu apakah kemungkinan-kemungkinan untuk kotak R dengan kotak Q. Okey, jadi katakanlah kotak R kita ambil huruf T. Okey, let's say huruf T di situ. Okey, cikgu bagi penerangan di sini ya. Huruf T, huruf E, huruf P, huruf U. T ini daripada kotak R. So ini kotak R. Okey, let's say ini kotak R. Jadi kotak Q apa pula? Kotak Q kemungkinan kalau kotak R ambil T, kemungkinan kotak Q akan jadi 6, 7 atau 8. Sama juga kalau kita ambil E, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8. Sama juga P, ambil 6, 7, 8. Sama juga dengan U, 6, 7, 8. Okey, jadi peristiwa yang mungkin bagi keseluruhan adalah T6, T7, T8, E6, E7, E8, P6, P7, P8 dan U6, U7, U8. Okey. So di sini cikgu akan tunjukkan ruang sampel dia. Okey, yang tadi tu nak tunjuk contoh saja gambar rajah pokok. So ini dia ruang sampel iaitu T6, T7, T8, E6, E7, E8, P6, P7, P8, U6, U7, U8. Ini adalah tata cara untuk menulis dalam bentuk set. Okey. Kemudian barulah kita boleh cari jawapan yang diminta dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, so dia nak kebarangkalian huruf T dari kotak R atau ada perkataan atau di sini nombor gandaan 3 dari kotak Q. Okey, jadi huruf T dia kata atau dekat sini kan. Jadi kita pergi cari dulu T dulu. So T yang ada T dia terus ambil T. Okey, ni semua T. Kemudian atau. Perkataan atau tu merujuk kepada salah satu. Jadi untuk nombor gandaan 3 bermaksud sifir 3. Okey, sifir 3 ni kita tengok daripada nombor 6, 7, 8. So sifir 3 di sini hanyalah 6, iaitu sifir 3, 3, 6, 9, 12. So 6 ni adalah sifir 3. Jadi pada ruang jawapan ni, okey, pada ruang sampel ni kita bulatkan yang ada sifir 3 iaitu 6. So 6 ni sifir 3. So E6, P6 dan U6. T6 dah bulat, jadi tak perlu bulat lagi. Jadi yang untuk senaraikan untuk soalan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi kita senaraikan T atau gandaan 3. 3 ni maksud dia gandaan 3 So gandaan 3. Okey, T atau gandaan 3 ialah T6, T7, T8, E6, P6, U6. Okey, jadi bila dah dapat yang ini barulah boleh jawab soalan kebarangkalian. So kebarangkalian mesti ada huruf P. P ni merujuk kepada kebarangkalian. Okey, P ni merujuk kepada kebarangkalian. Jadi kebarangkalian T atau gandaan 3 sama dengan ada 6 nombor, ada 6 kesudahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Kemudian 12 adalah ruang sampel. Total semua sekali yang kita dapat tadi mula-mula adalah 12. So 6 per 12 bersamaan dengan 1 per 2. Okey, tengok kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Kebarangkalian Valerie dilantik sebagai pengurusi kelab catur C dan ketua rumah B masing-masing ialah 2/9 dan 3/8. Jadi lengkapkan gambar rajah Van di bawah untuk mewakili hubungan kebarangkalian Valerie dilantik sebagai pengurusi kelab catur dan ketua rumah biru. Okey, jadi di sini diberi dan.
Okay, dan ni maksud dia kalau dia adalah pengurusi kelab catur dan juga rumah biru. Pengurusi rumah, ketua rumah biru. Jadi maksud dia dekat sini tengah-tengah lah. So sebelum ni cikgu dah bagi tahu simbol ini adalah untuk darab. Okay, C darab B. Okay, jadi C darab B untuk dapatkan yang di tengah-tengah di sini. Okay, jadi kita perlu buat hasil darab. So kebarangkalian untuk C darab dengan B iaitu 2/9 darab dengan 3/8 dapatlah 1/12. So 1/12 ni perlu diletakkan di mana? Perlu diletak di tengah-tengah, iaitu di kawasan C intersect dengan B ataupun C bersila dengan B ataupun kawasan dia dua-dua. Jadi pengurusi kelab catur dan dia juga jadi ketua rumah biru. Jadi 1/12 berada di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita nak dapatkan kalau dia adalah pengerusi kelab catur sahaja. Di sini adalah kawasan sahaja, C sahaja. Jadi PC sahaja iaitu kita dah tahu 2/9 ini adalah mewakili total C. Total semua C. Jadi 2/9 kena tolak dengan 1/12 baru dapat kawasan C sahaja iaitu 5/36. Okey, so kita dah tahu C ni total untuk C adalah 2/9. Jadi 2/9 tolak dengan 1/12 dapat 5/36. Maka 5/36 di sini adalah kawasan C sahaja. Okey, untuk kawasan B sahaja kita tahu B adalah 3/8. Maka untuk B sahaja 3/8 kena tolak pula dengan 1/12 tempat yang dikongsi. Jadi bila tolak dapat 7/24 di sini. Jadi ini adalah 7/24. Okey, kawasan di luar ni pula macam mana nak cari? Cikgu dah bagi tahu sebelum ni total seluruh kebarangkalian mestilah 1. Jadi kawasan dekat luar ni macam mana nak cari? P yang tidak dilantik, maknanya tak lantik langsung jadi pengurusi. Maka 1 tolak dengan 5/36, tolak dengan 1/12, tolak dengan 7/24. So dapatlah 35/72. Jadi tulislah di sini 35/72. Barulah lengkap gambar rajah Venn. Okey. So kita tengok kepada soalan B. Hitung kebarangkalian Valerie tidak dilantik sebagai pengerusi kelab catur atau ketua rumah biru. Tadi cikgu dah terangkan di sini. Yang ni maksudnya tidak lantik lah dekat luar. Kalau dalam ni maksudnya dia dilantik sama ada ketua pengerusi kelab catur ataupun ketua rumah biru. Jadi di luar ni dia langsung tidak dilantik. So kita boleh terus ambil yang ini iaitu P tidak dilantik bersamaan 1 tolak 5/36 tolak 1/12 tolak 7/24 iaitu 35/72. So ini kebarangkalian sekiranya dia tidak dilantik. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 4 muka surat 81. Okey, Persatuan Matematik SMK Cahaya mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Miri. Okey, kebarangkalian Barry dan Hilmi menyertai rombongan ini masing-masing ialah 3/5 dan 5/9. Okey, so kalau Barry 3/5, so kita kena buat pengasingan. Barry ini kalau dia menyertai, dia adalah 3/5. Maka kalau dia tak sertai, okey, Barry tak sertai maksud dia B prime lah. Okey, kalau dia sertai 3/5. Jadi kalau tak sertai, kita tahu total kebarangkalian untuk Barry mesti 1. Jadi 1 tolak 3/5. So sini akan dapat 2/5. Okey, 2/5. Okey, jadi Barry pergi, Barry tak pergi. Yang ni maksud dia Barry pergi. Okey, yang ni kalau ada tanda ni maksud dia Barry tak pergi. So kalau Barry pergi adalah 3/5, maka Barry tak pergi 2/5. Okey, so kalau Barry pergi 3/5, Barry tidak pergi adalah 2/5. Okey, seterusnya tengok Hilmi. Hilmi diberi kat sini 5/9. So 5/9 ni kalau Hilmi pergi adalah 5/9. So kalau Hilmi tak pergi, ada tanda macam ni, maksud tak pergi. So total untuk Hilmi juga mesti 1. Jadi 1 tolak 5/9. 1 tolak 5/9 kita akan dapat 4/9. Okey. Jadi kebarangkalian di sini kalau Hilmi pergi 5/9. So kalau Hilmi tak pergi 4/9. Okey. Sama juga di bawah ni. Kalau Hilmi pergi 5/9, kalau Hilmi tak pergi 4/9. Okey. Jadi kesudahan yang mungkin kat sini Barry pergi, Hilmi pergi. Okey, ini mungkin yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Barry pergi. Okey ni Barry pergi, Hilmi pula tak pergi. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang seterusnya, Barry tak pergi. B prime ni maksud Barry tak pergi dan Hilmi pergi. Okey. Ini Barry tak pergi, Hilmi pergi.
kemungkinan yang terakhir mungkin Barry tak pergi, Hilmi juga tidak pergi. Okey, ini maksud dia. Okey, ini adalah kebarangkalian yang mungkin. Okey, jadi kita dah lengkapkan gambar rajah pokok. Apa perlu kita buat? Hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Barry atau Hilmi menyertai rombongan ini. Maknanya dia kata salah seorang sahaja yang pergi. Jadi kita tengok kepada tree diagram ni, salah seorang je yang pergi. Maknanya kalau Barry pergi, Hilmi tak pergi. Tapi kalau Hilmi pergi, Barry tak pergi. Jadi ini Barry pergi, Hilmi tak pergi. Barry tak pergi, Hilmi pergi. Ini dua je. Yang ini dua-dua pergi, ini dua-dua tak pergi. Dia nak salah seorang je yang pergi. Okey, jadi macam mana nak jawab soalan ni? P kebarangkalian untuk Barry pergi, Hilmi tak pergi. Okey, yang ini cikgu kena buat simbol dan. Sebab dia kata salah seorang kan. So Barry pergi dan Hilmi tak pergi. Tambah kebarangkalian Barry tak pergi dan Hilmi yang pergi. Itu maksud dia. Jadi simbol dan ni maksud dia kita kena darab lah. So Barry pergi, tengok pada sini, Barry pergi 3/5. So kebarangkalian yang dalam ini 3/5 darab Hilmi tak pergi. So Hilmi tak pergi sini, iaitu 4/9. So 4/9. Okey, ini yang pertama ini untuk kebarangkalian yang atas ni. Yang bawah ni apa? Barry tak pergi. Barry tak pergi yang bawah ni 2/5. So kena tambah lah. Tambah 2/5 darab dengan Hilmi je yang pergi. Hilmi kalau pergi berapa? Hilmi kalau pergi adalah 5/9. So darab dengan 5/9. Okey. Jadi ini bila buat pengiraan tekan kalkulator akan dapat jawapan dia 22/45. So cikgu harap murid-murid faham. Kalau ada soalan boleh PM cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.